Apa khabar semua? Kali ni kita nak tengok tentang satu jenis bumping yang agak ajaib. Sebab kalau kita bawa slow, dia jadi lembut. Tapi kalau kita bawa laju, dia jadi keras. Memang melambung lah kereta kita. Kalau bumping biasa, memang dia dah fix dekat situ. Memang takkan berubah lagi bentuk dia. Jadi kalau masa dia orang buat tu tertinggi ke, terendah ke, memang sampai bila-bila lah kereta kita merana dekat situ. Ada pula bumping yang jenis tajam gila, yang guna simen pun ada. Memang sakit jiwa. Jadi apa sebenarnya yang diorang letak dalam bumping ajaib ni dan patutkah benda ni dipasang dekat jalan-jalan di Malaysia? Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali, instead of guna batu ataupun guna simen macam bumping biasa tu, bumping ajaib ni dia guna bendaleh. Dia macam satu cecair yang special lah. Yang special dia adalah sifat dia tu boleh berubah dari lembut kepada keras dengan perubahan stres yang dikenakan pada molekul-molekul cecair ni. Nama saintifik bendaleh macam ni adalah non-Newtonian fluid. Kalau kata air biasa tu, kita panggil dia Newtonian fluid atau dalam bahasa Malaysia, bendaleh Newtonian. Bendaleh Newtonian ni, sifat dia adalah pergerakan bendaleh ni dia berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas bendaleh ni. Minta maaf sebab kalau dalam bidang engineering, anda ni sebenarnya dah termasuk dalam kelas mekanik bendaleh bulan-bulan puasa ni. Kelas ni memang mengantuk. Jadi maksud Newtonian fluid macam air ni adalah kalau kita kacau dia dengan perlahan, dia bergerak pun perlahan. Kalau kita kacau dia dengan kuat-kuat, dia akan bergerak dengan laju. Dan sebab dia berkadar terus macam ni, maka kita cakap kelikatan dia tu tak berubah lah. Tak kira kuat mana kita goncang ataupun kacau dia. Dan kebanyakan cecair dekat keliling kita memang Newtonian fluid. Tak kira dia pekat ke dia cair. Contoh mudah macam air tadi dan segala air yang kita minum tu, minyak petrol, minyak pelincir, minyak masak, semuanya Newtonian fluid. Tapi ada satu benda dekat dapur tu yang kita biasa tengok, tapi kita tak perasan dia sebenarnya adalah non-Newtonian fluid. Benda ni adalah sos cili. Sos cili ni kalau anda perasan, kalau kita goncang dia semakin kuat, dia akan semakin cair. Jangan korang pergi kacau mak atau isteri yang tengah masak tu pula. Bila free nanti cuba try goncang sos cili dalam botol tu kuat-kuat. Lagi laju dia bergerak, dia akan jadi makin cair. Maknanya kelikatan dia dah tak lagi sentiasa sama. Dan inilah ciri utama non-Newtonian fluid. Lagi banyak kita bagi dia pergerakan, dia akan makin cair. Bahasa saintifik untuk bendaleh yang behavior dia macam sos cili ni adalah shear thinning fluid. Maknanya lagi kuat kita kacau dia, lagi dia akan cair. Jadi kalau ada shear thinning fluid, maka mestilah ada shear thickening fluid. Maknanya bila kita kacau bendaleh yang shear thickening ni, dia akan makin likat dan last sekali dia mengeras sampai kita tak boleh nak kacau dia lagi. Lepas tu bila kita stop kacau dia, dia akan jadi cair balik. Inilah satu lagi jenis non-Newtonian fluid yang dipanggil shear thickening fluid tadi. Dan of course, benda ni memang ada dekat dapur mak kita tu. Cuba korang pergi dapur dan cari tepung jagung. Tepung biasa tak jadi tau. Dia kena tepung jagung juga. Lepas tu campurkan dia dengan air sampai dia jadi likat gila. Kalau korang buat macam ni, maka dekat depan anda sekarang adalah sejenis shear thickening non-Newtonian fluid. Benda yang macam ni, kalau korang kacau dia perlahan-lahan, dia akan behave macam cecair biasa. Tapi kalau korang bergerak cepat-cepat, dia akan jadi makin likat. Sampai siap kita boleh uli dia lagi atas tangan kita, dia akan mengeras asalkan ada pergerakan. Bila kita stop, dia akan balik jadi cecair balik. Dan inilah asas kepada pembinaan bumping ajaib ni. Jadi apa dia orang buat adalah dia orang sealkan cecair non-Newtonian ni dan letak dia dekat dalam bumping tu. Maknanya bila ada stres dari atas dan stres tu tak banyak, contohnya kereta lalu atas tu tapi dia slow, maka bumping ni akan behave seolah-olah dia cecair. Jadi kereta tu mungkin tak rasa pun bump ni. Rasa macam jalan tu smooth saja. Jadi seolah-olah macam bumping tu reward dia lah sebab bawa slow. Bila jalan smooth macam ni, maka kuranglah stres pada kita punya suspension component. Kalau bumping biasa tu kita slow macam mana pun masih akan rasa kan dia punya bumping tu. Kalau bumping tu elok tak apalah juga. Ini ada yang jenis tajam gila buat dari simen tu. Korang slow lah macam mana pun still bunyi gedegang bila turun dari bumping tu. Memang sakit hati. Okey, bila kereta tu bawa laju pula, maknanya bila berat kereta tu kena pada shear thickening fluid ni,
serta-merta fluid ni akan jadi keras dan driver memang akan rasalah bumping tu. Jadi bergegarlah kepala dia, sama macam langgar bumping biasa laju-laju. Jadi itulah yang saya maksudkan bila saya panggil bumping ni bumping ajaib. Sebenarnya tak adalah ajaib mana pun, cuma dia apply pengetahuan tentang non-Newtonian fluid je dan letak dekat atas jalan tu. Tapi kan walaupun teknologi ni macam best, anda perasan tak ada kekurangan yang obvious pasal bumping ni? First sekali, of course lah, harga dia akan jadi mahal. Kalau bumping biasa tu guna batu sikit je atau ada yang guna simen terus, satu beg simen pun dah cukup kalau jalan tu tak besar. Tapi kalau guna bumping ajaib ni, memang nak kena ada manufacturing facility dia sendiri. Nak kena ada kilang, lepas tu nak kena ada assembly line. Lepas tu nak kena arrange logistics dengan delivery dan lepas tu kena ada professional yang install benda tu dekat atas jalan. Kemudian beberapa tahun sekali mesti nak kena buat maintenance. So memang makan kos. Itu belum lagi kes orang tebuk benda tu. Saja-sajalah tebuk sebab geram tengok dia macam jelly macam tu kan. Dah tak pasal-pasal rosak. Lah sekali tinggal plastik kosong je atas jalan tu. Itu kalau orang dengki lah. Belum lagi kes yang dia rosak sendiri kan. Mana tahu satu hari ada lori penuh dengan tanah naik atas speed bump tu, boleh pecah jadinya. Kemudian bila dah lama-lama, ada kemungkinan benda tu akan reput dan mungkin dia akan tanggal dari jalan tu. Sebab cuaca dekat Malaysia ni boleh tahan juga kan. Kejap hujan, kejap panas. Itu belum lagi kalau part yang digunakan dekat bumping ni ada harga. Memang selalu kena curi lah jawabnya. Jadi nak tak nak, semuanya akan balik semula kepada harga nak pasang dan maintain bumping ajaib ni. Dan mungkin itulah sebabnya teknologi ni tak sampai-sampai dekat Malaysia. Tapi sebenarnya bukan kata dekat Malaysia je tak ada, tapi dekat tempat lain pun tak banyak benda ni dipasang. Dan sebab utama dia sama macam yang anda dah tengok tadi, iaitu cost dan juga reliability. Bagi saya kes dia sama macam diorang buat tayar yang tak guna angin tu. Nampak memang sangat cool kan? Memang dia takkan bocor dan sebagainya. Tapi tahu-tahu harga dia $600 sebiji. Maknanya nak tukar satu set dekat 10,000. Memang yang betul-betul kayangan je lah mampu benda ni. Itu tak apa lagi sebab guna private punya duit. Tapi macam bumping ni dekat mana-mana negara pun nak kena guna duit kerajaan. Dan untuk dapat funding bagi benda yang benefit dia tak dapat offset dia punya kekurangan ni, memang susah. Jadi prediction saya, konsep bumping magic ni hanya akan kekal sebagai konsep yang cool sajalah. Tapi takkan sampai ke peringkat implementation. Korang pula rasa macam mana? Patutkah kita bawa masuk teknologi ni ke Malaysia? Ke tak payah pun tak apa? Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Selamat berbuka puasa dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.